Ladies and gentlemen, have a seat. Hanis Safrina, Zulaika Nuzahira, Faiz Nur, Aina Hanim, Sri Farhana. Hai semua. Harap semua dalam keadaan yang ceria, keadaan yang gembira. Selamat pagi saya ucapkan daripada Selangor BTHO Bandar Tun Sen On kepada semua yang berada di luar sana, di dalam Malaysia, di seluruh Malaysia. Apa khabar kalian semua? Sihat ke tu? Sihat ke semua tu? Okay, bentar. Woohoo! Sihat? Okay, now here we go. Brother, sister, before I start. Kau bangun pagi ke hari ni? Maksud saya kau memang sentiasa bangun pagi ke? Tanya je. Hi Violet Sim. Of course. Wey. Baru bangun. I see. Okay, now semua orang yang ada dalam ni pasal nota tak apa, nota ni nanti akan diupload pada awak kemudian, boleh? Nota akan diupload kemudian dengan awak. Boleh? Thank you lah tu. Baiklah tu Fatin Zahira tu. Woohoo. Have a seat, man. Silakan. Yep. Sementara saya tengah tunggu kawan-kawan yang lain macam biasalah tu kan. Mak saya yang excited ni. Kirim salam dekat your mom. Okay. Macam biasa sementara kita tengah tunggu kawan-kawan kita yang lain, mungkin saya akan start dalam pukul 11:03 lebih kurang ataupun 11:04 lebih kurang, boleh? Baru balik training bola ke saya? Bola? Kenapa pula bola? Hai Zafara, mana? Nadia Keli dah. Hai. Okay, macam biasa awak, saya nak awak senyum dulu pagi ni, boleh? Senyum dulu pagi ni, boleh? Cun. Okay, kalau macam tu, mari kita dengar lagu ni sama-sama. Kenapa dia lambat? Hello? Hello? Jangan lambat-lambat. Hello? Come on. Patut saya selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang berada di dalam di session pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dahulu kepada semua yang sanggup bangun pagi. Because why? Session ini adalah session yang saya akan teruskan sambungkan perjalanan yang kita pernah go through-kan sebelum ini dengan awak. Ya. Harga tiket seberapa ya? Enjoy lah. Okey, boleh nanti saya buat konsert dekat Axiata Arena. Jangan lupa enjoy. Boleh? Jangan lupa beli. Okey, lepas tu like, comment and subscribe. Oh, tu lain. Apa-apa je lah. Saya tak pergi, kau anjak. Siapa yang tak pergi tu? Okay, now here we go. Brother, sister, jangan mahal-mahal. Tak. Saya kalau buat konsert, saya buat simple-simple je lah. Simple-simple je, Wak. Konsert saya, contoh saya tanya, lokal ada berapa jenis? 4. 1.2 point, 1 line, 2 line. Sekali lagi, 1.2 point, 1 line, 2 line. Macam tu saya punya konsert. Ya, betul tak? Auto balik, pajak. Malas cakap dengan korang. Sambil-sambil tu, waktu saya tengah cakap benda tu, korang kena buat macam ni. Ya, betul. 1.2 point, 1 line, 2 line. Okay, now, brother sister, here we go. Saya minta maaf dulu, saya ada sedikit benda yang terlepas pandang. Tapi boleh tak yang ini nanti akan diupload kemudian pada awak? Boleh atau tidak? Nota ini akan diupload kemudian pada awak. Boleh? Okay, terima kasih yang itu. Jadi, brother sister, here we go. Saya tak minta banyak daripada awak. Saya hanya minta untuk awak pandang saya, lepaskan pen dan kita fahamkan benda ni sama-sama. So, you guys jangan takut. Ini sambungan apa yang saya dah go through kan pada last week tau. Last week kita jumpa. Bila last kita jumpa? Hari tu kita jumpa hari apa? Jumaat. Weh, saya rasa macam kenapa ya masa ni macam you know, walaupun kita hari Jumaat, hari ni hari apa? Hari Selasa kan? Jumaat,
Jumaat, Sabtu, Ahad, Boomer, kau ajar Kau ajar Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Lebih kurang 4 hari ya. Tak, nak bagi tahu 4 hari bila kita tak bersua tu rasa macam dah sebulan. Ya, lama sangat. Korang je lah tak fikir. Betul kan? Kau memang tak kisah. Ada saya cakap, sebabkan kita dah tak jumpa hari geng-geng hari Jumaat, geng-geng hari Sabtu. Okey, saya memang kita dah tak ada normal class. Sampai saya memang tunggu pada pukul 4.45 hari Jumaat dan juga hari Sabtu tu pada pukul 7.50 memang saya mengajar depan cermin. Memang saya mengajar depan cermin. Ya, Wak. Saya bayangkan saya tengah mengajar form 3, dundang. Sampailah saya perasan yang saya hanya bercakap seorang, Wak. Waktu tu, baru saya sedar. Ya, rupanya saya hanya bercakap seorang. Malah cakap dengan korang. Okay, jadi brother sister, here we go. Pandang saya lepaskan pensel, lepaskan pen. Ini satu bahagian ngado-ngado. Cengeng. Lama tak dengar perkataan tu, cengeng. Okay, ada satu perkataan yang you perlu dengar dekat sini iaitu sudut, dongak dan sudut tunduk. Ya, brother sister. Sudut dongak dan juga sudut tunduk. Pada siapa yang belum lagi biasa dengan this part, ini adalah subtopik tau. Ini bukan topik. Dia adalah subtopik. English dia apa? Ya, Wak. Bertenang. Saya baru nak terangkan. Korang ni, waktu belajar memang dia excited. Betul. Dia memang dah tak sabar. Betul. Betul. Saja nak bagi tahu. Ya, sabar. Semangat. Ya, betul. Bagus semangat tu. Tapi sabar. Sekejap. Saya nak baca apa komen. Satu komen saya terbaca tadi. Apa dia tulis itu? Cepat saya. Balik sim. Jangan sampai saya datang Sarawak balik sim Okay, now here we go. Brother sister, sudut dongak dan juga sudut tunduk tu, inilah you punya angle of elevation and angle of depression. Dongak adalah elevation, tunduk adalah depression. Saya minta tolong satu benda. Malas cakap. Bab berapa ni ya Allah? Apasal saya tak tahu dengan this topic? Brother, ini dalam trigo, brother. Kan saya dah cakap ini sambungan dia. Tapi yang trigo besar tu yang kita buat tu, itulah dia. Tapi ni ada bahagian kecil dia dekat sini, which is you punya apa tau. Okay, chapter besarnya lah trigo. Okay, tapi bahagian kecilnya ada sudut dongak dan juga sudut tunduk dekat sini. Satu permintaan saya. Okay, awak tak payah nak kaitkan dengan apa-apa pasal depression ya. Tak payah. Sir, dalam angle pun depressed ke sir? Aduh, bukan. Tolonglah. Saya ni bila saya post video macam ni kan, adalah yang komen-komen macam tu. Saya macam, bukan. Malas cakap dengan korang. Are you clear? Okay, jadi brother sister, here we go. By the way, pada semua yang ada dalam ni, awak awak dah boleh download dah. Dah boleh download nota awak. Ya, betul. Awak boleh refresh balik. Tengok, dalam tu dah ada dah. Sorry lambat. Seriously. Saya terlepas pandang satu benda. Thank you. Dah refresh. Lepas tu tengok dalam you punya apa ni. Jap, sebelum tu, terima kasih. Jap, saya nak bagi tahu jujur beribu tahu dalam ni pagi-pagi macam ni. Beribu, wallahi, saya tak main-main. Thank you guys. Thank you. Okay, jadi semua saya dah kena start untuk go through kan this thing betul-betul Pandang saya, lepaskan. Pertama, dia cakap dongak ke, dia cakap tunduk ke, kita tak tengok pun Wak. Dongak ke tunduk ke kita tak kisah. Doesn't matter. Sekali lagi Jap, saya kata beribu bukan berjuta kau jangan lebih-lebih Siapa yang cakap berapa juta dalam ni kau jangan lebih-lebih Saya cakap ribu tau. Jangan lebih-lebih Sir di LP saya awak. Ya sayang oi. Tenang boleh, tenang. Dan saya dah tunjukkan pun elevation tu adalah dongak, tunduk adalah depression. Ramai student baru ke dalam ni? Ramai student baru ke ataupun dia dah lama tak berjumpa? Boleh saya tahu? Okay. Pada siapa yang kita baru jumpa, hai. Apa khabar Fatia? So saya tak minta banyak daripada awak. Saya minta awak tenang dulu. Okay. Dan kepada siapa yang dah lama kita tak jumpa, apa khabar? Korang tak payah nak main-main sangat. Korang yang lebih-lebih sangat. Dinda tu. Tulis apa tu Dinda tu? Okay. Jadi, wah.
nak bagi tahu macam ni. Kalaulah contoh saya tarik satu garisan, saya tarik satu lagi garisan, saya kata ini adalah P, saya kata ini adalah S. Okey, ini contoh, ini letakkan P, sinilah S. Soalan dia, sebelum tu saya duplicate dulu, letakkan dekat sebelah sana. Yep. So now, brother sister, apa yang akan terjadi dekat sini? Okey, saya bawakan kepada awak. Pertama, dalam soalan kalau contoh dia kata apa tahu? Angle of elevation P from S. Elevation dalam bahasa Melayu adalah apa? Dongak. Okay. Next one. Macam mana pula kalau saya kata, okay, depression S from P. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai apa? Sudut tunduk. Okay. Jadi, saya harapkan sangat ini adalah dua contoh soalan yang you guys boleh applykan untuk semua jenis soalan tau. Dan you guys tak payah nak takut. Saya cakap, you guys tak payah nak takut. Saya kata, elevation ke depression ke dongak ke tunduk ke, adakah kita tengok perkataan ini? No. Kita tak tengok pun perkataan ini awak. Yang ini awak boleh buang. Tak tengok langsung. Yep. Elevation ke depression ke, buang. Yep. So, kita buat macam mana tahu? Terima kasih Syatu. Bukan pilih kasih Annabel. So, bila dia kata P dari S, saya tulis bahasa Melayu lah, kod-kod ada orang tanya kan. P dari S. Dia punya ayat, dia jadi macam ni. P dari S. Dari mana dari S? S garis. Sekali lagi. P dari S. Dari mana dari S? S garis. Okay, pada siapa yang baru masuk, apa khabar semua? Inilah chapter daripada Trigo, tapi inilah subtopik dia ya. Terima kasih. Okay, inilah chapter Trigo, tapi ini subtopik dia sudut dongak dan juga sudut tunduk. Okay, jadi abang akak pandang saya, lepaskan pen. Okay, jadi saya bawakan pada awak apa tahu? Okay, by the way, korang tahu kan ini adalah memang session untuk orang kata free class dan juga inilah revision punya session. Betul atau tidak? Korang tahu? Terima kasih. Ini adalah revision session untuk prepare for your final exam, untuk prepare awak sebelum masuk form 4. Itu satu. Yang kedua, yang dekat bawah ni kalau dah tahu ini revision, korang tak payahlah tulis dekat bawah tu, saya dah pernah ajar lah chapter ni. Memanglah awak. Memanglah saya pernah ajar. Sebab memang ini namanya adalah revision. Saya cari rumah dia boleh? Jangan sampai saya cari rumah dia. Okay, now semua orang pandang saya je. Okay, pada siapa yang baru bangun, morning. Okay, kalau dia kata P dari S, dari mana dari S? S garis. Dari S kan? Ni S kan? Gariskan je S tu. Dan garisan dia mesti melintang ya. Garisan dia mesti melintang. That's it. You tak perlu serabut. You tak perlu buat tegak ke, menyengit sana ke. No, dia mesti melintang. Faham? So, P dari S. Dari mana dari S? S garis. Lepas tu dia nak pandang siapa? Nak pandang P kan? This is your P, isn't it? So, P ni awak just tarikkan je awak. Gitu. So, now, please tell me, sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? Kurang 90 darjah. Dia mesti kurang 90 darjah. Sudutnya dari mana? Aha ke ataupun bahagian Sudut yang kurang 90 darjah tu sini ke sana? Sini. Inilah sudut dia awak dan inilah jawapan awak. Dah siap. Inilah sudut dia. Ya, brother. Lah macam tu je. Ya. Yang korang sabut sangat tu kenapa? Celah kaki. Betul wak. Sebab tu saya kata, untuk you tahu benda ni, kita belajar matematik, tak semestinya matematik tu mesti you kena tengok matematik. You know? Dan nak buat matematik ni, kita boleh tengok dengan pandangan yang berbeza. Okay, sebelum tu, saya cuba lagi. Pada siapa yang sudah baru kan, dia baru nak, orang kata nak try kelas, dia baru nak dapatkan momentum dengan MC Plus, baru nak kenal Fatih tu macam mana. Kan? Okay, jangan risau. Saya bawakan lagi. Saya kata, ini adalah satu topik daripada topik Trigo, tapi ini subtopik dia. Boleh? Awak jangan takut, jangan risau.
Kalau dia kata sudut dongak ke, sudut tunduk ke, elevation ke, depression ke, adakah kita tengok perkataan itu? Tidak, awak boleh buang. Doesn't matter at all. Dia macam seorang kekasih. Bukanlah seorang kekasih. Dia macam someone yang try hard nak dekat awak. Tapi awak tak kisah, awak tak layan pun dia. Yeah, brother. Mula dah. Okay, jadi kalau macam tu kita buang. Kita baca je macam ni, Wak. S dari P. S dari P. I say S dari P. Dari mana dari P? P garis. Ya, Wak. Awak sebutlah benda tu sama-sama. Maksudnya nanti kalau dalam exam, okay, dalam exam jumpa je soalan macam ni kan? B. S dari P. Dari mana dari P? P garis. Ramai-ramai, Wak. Tangan angkat macam ni. Woi, yes, betul. Merdunya lirik tu. Ya, Wak. Okay. S dari P. Dari mana dari P? Okay. Daripada P, maka P ni awak garisankan dia dan garisan itu mesti melintang. Yes, tuan-tuan. Okay. Dari P, ini P dia, garisan dia mesti melintang ya. You tak perlu menyengit macam ni, tak perlu menyengit macam ni, you tak perlu tegak. You mesti dapat melintang. Next one, dia nak pandang ke mana? Dia nak pandang ke S kan? This is your S. Betul? So what should we do? Tarikkan dia, Wak. Gitu. Tarikkan dia je. Okay, bila tarikkan saja, jawab soalan saya, sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? Antara warna biru ni, sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? Sudut dekat sini ke sudut dekat sana? Sudut yang kurang 90 darjah, sini ke sana? Jap, saya tanya sini ke sana. Kenapa jawapan korang aha? Aha. Saya tak tanya aha ke tak malu. Okay, sini ke sana? Sana. Yeah, brother. Bijaklah korang ni. Pagi-pagi dah bijak. Bagus. And that should be your final answer. Can or not? Okay, jadi saya nak kita bertenang dahulu. Okay, dan saya pun nak chill-chill je hari ni. Saya tak nak gaduh-gaduh dengan awak. Kepada siapa yang baru bangun, morning. Okay, tapi kalau boleh bangun awal pagi sebab kelas kita start pukul 11 ya, sayang-sayang sekalian. Oi. Okay, jadi nak bagi tahu ini adalah satu bahagian daripada topik trigo. Okay, dan ini adalah subtopik dia. Subtopiknya adalah angle of elevation and depression. Okay, apa kata ambil gambar dulu. Silakan. 3. Saya tak nak gaduh dengan awak, ambil gambar. Silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2. Nanti 3, nanti 4. Nanti. Peace. Baiklah, Zafril tu. Bab berapa ni? Sofina. Okay dah ambil gambar. Okay, kalau dah ambil gambar, supaya saya dan awak ni happy-happy saja, tolong ambil gambar ini juga. Tolong ambil gambar ini juga. Sebab ni basic dia. Baik kan saya? Baik kan saya? Saya ni, saya tahu, saya memang baik. Okay, ambil gambar silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Okay, baik di law. Iya. Supaya saya dan awak belajar tu happy-happy. Excuse me. Dan saya seronok dengan awak dan awak pun seronok belajar dengan saya. Mari saya go through-kan dengan awak satu jenis soalan. Boleh? Saya go through-kan dengan awak satu jenis soalan. Boleh? Okey. Pertama, brother sister, kalau inilah soalan yang dibagikan. Adakah awak dah start untuk serabut? Saya nak tanya awak, apa penyebab kita kadang-kadang bila belajar matematik ni kan, kita nota ni dapat kat mana? Nota ni ada dalam app awak. Awak boleh pergi dekat app awak. Awak pergi dekat bahagian nota tu, dia ada dalam tu. Dia kena refresh dulu. Sorry, boleh ke? Boleh tak? So, okay. Jadi, semua orang pandang saya jap, lepaskan pen, saya lepaskan pen. Awak nak tahu tak apa penyebab ada antara kita yang rasa maths ni boleh dibuat? Ada antara kita rasa maths ni rasa macam, dia macam, okay, maths saya bagi tahu siap-siap. Kenapa? Okay, first thing first. Matematik ini, kalau awak buka je soalan dia, dan you dah ada mental blockage. I repeat, mental blockage. Apa maksud mental blockage? Maksudnya, belum tengok, ada gambar. Ayat panjang. You terus kata, berat benda ni, susah. Believe me, man, benda tu akan buatkan awak tak boleh nak jawab. Faham maksud saya? Even kita kreatif, tapi you dah merendahkan pemikiran you. You dah merendah. Ya doh. Ya weh. Itulah dia. That is why in my class I said over and over again.
Saya cakap apa tahu? Dalam kelas saya ni, tolonglah jadi orang yang berani buat salah. Berani buat salah in my class. And that is why I say, saya bagi tahu dekat my student. Saya kata apa tahu? Dengar jarang dah saya gunakan perkataan ni untuk awak. So saya nak ulang balik. Saya kata apa tahu? Saya memang minta student saya untuk buat salah dulu. Sebab saya akan kata, kesalahan, kebanggaan. Sebut. Yes, brother. Kesalahan, kebanggaan. Babe, kesalahan itu adalah kebanggaan. Memang benar. Tapi ada ayat kemudian dia. Okay, kenapa saya cakap kebanggaan? Sebab bila kesalahan tu awak berani buat, bila you berani buat, barulah you tahu salah ataupun tidak. Betul? So that is why I say, kesalahan, kebanggaan. Tetapi, dia ada tetapi dia. Tetapi dia, you kena dengar sampai hujung kan. Kesalahan, kebanggaan. Tapi, kesalahan yang sama, awak ulang banyak-banyak kali. Kesalahan yang sama, awak ulang banyak-banyak kali. Itu bukan lagi kebanggaan. Itu namanya kebanggaan. Faham? Jadi, jangan risau. Biasalah ini mula-mula dulu dengan saya. No worries. In diagram, bla bla bla, bla bla. Oi, banyaklah ayat dia. So, kita baca pun sakit hati, Wak. Okay, lepas tu dia kata apa? It is given that QR. Q ke R adalah 1.4. Okey, ini akan jadi 1.4. Jangan takut, kita buat satu-satu. Q ke R dia dah bagi 1.4. Okey. Angle of elevation P from Q. Okey, P from Q. Boleh atau tidak kalau saya keluarkan dia, Wak? Saya letakkan dia jadi macam ini untuk awak nampak. Boleh atau tidak? Saya letakkan sini R, sini adalah Q, sini adalah P, sini adalah T, dan ini adalah 12 meter, sini adalah 1.4 meter. Saya buat macam ni dulu, boleh? So, awak nampak dia sengit macam ni, saya jadikan dia tegak. Ngam? Baiklah tu. Next one, Wak, you perasan tak dia ada satu ayat, dia kata apa tau? Elevation, P from Q. P from Q sama dengan 17 degree. Betul kan? You perasan kan ayat dia tulis kat sini kan? Okay, so now, let's go. Elevation. Dia kata elevation dekat sini adalah you punya sudut dongakan. Dia kata elevation ke depression ke tengok atau tidak? Tak. Kita tak tengok pun. Boleh saya buang? Good. Yang kita nak tengok macam mana? P dari Q. P dari Q. So, 1, 2, 3. P dari Q. Dari mana dari Q? Q garis. Alhamdulillah. Sejuk pun saya, Pak. P dari Q. Dari mana dari Q? This is your Q. Q garis dan garisan dia mesti melintang macam ini. Boleh terima atau tidak? P dari Q. Dari mana dari Q? Q garis melintang. Lepas tu dia nak pandang siapa? Dia nak pandang P. This is your P. Wak, tarikkan saja, Wak. Gitu. So now, I just want to ask you, baik do? Ya do? So now, tolong bagi tahu saya. Sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? Sudut yang kurang daripada 90 darjah tu sini ke sana? Sini ke sana? Sana. Wah, betul kan sudut ini dia sudah bagi which is berapa? 17. Betul atau tidak? Okey, saya tak nak gaduh. Kalau saya keluarkan yang marker warna biru dekat atas ni, marker warna biru dekat atas ni, you perasan atau tak dia jadi macam ni? Ini akan jadi you punya Q, sini akan jadi you punya P, dan sini akan jadi 17. Perasan atau tidak? Yang atas ni, dia jadi macam ni. Betul? Wah! Tanya lagi. Kalau bawah ini 12, maksudnya sini pun akan jadi 12. Betul atau tidak? Ya weh. So now, apa yang ditanya? Find the height of PT. Dia nak cari P ke T. Maksudnya dia nak cari semua ni. Okey, kalaulah dia nak cari semua ni, saya tanya awak tolong jawabkan tau. 1.4 maksudnya sini pun akan jadi 1.4. Is it clear? Kalau sini 1.4, sini pun jadi 1.4. Betul? Sumpah korang power. Kalau kita dapat yang atas ini, campurkan dengan 1.4, maka dapat tak P ke T? Panjang P ke T? Dapat kan? Dapat kan? Okey. Maksudnya awak kena cari yang ni. Maksudnya awak kena cari yang inilah kan?
Okey, kalau nak cari yang ni, tolong saya boleh? Ini 90 darjah. Bayangan dia adalah 90 darjah. So, depan 90. Depan 90. Woo! Depan 90 akan jadi H. Depan sudut. Depan sudut. Dan ini akan jadi you punya point A. Setuju? Okey, pada siapa student baru, saya ni bukan apa, Wak. Saya ni tidak kejam. Saya tidak berlaku zalim. Saya ni cuba untuk dapatkan semua-semua benda pada awak. Saya kata, kalau ini depan 90 darjah. Depan 90 darjah. Depan 90 darjah. H. Itu cara nak tentukan dia. Depan sudut. Depan sudut. Ini akan jadi O. Dua benda je awak kena hafalkan, awak kena zikirkan. Setiap kali awak kena zikirkan. Ya, betul, Wak. Maksudnya, habis je salam, habis je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas baca doa, lepas zikir, zikirkan dia ni pula. Lepas sudut, H. Lepas sudut, O. So, balance-nya akan jadi apa? A. Boleh atau tidak? Ya, betul. Terkejut orang kan? Bayangkan awak ni jadi imam. Bayangkan awak jadi imam kepada adik-adik awak ataupun awak jadi imam dekat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah baca semua, dah wirid semua. Depan 90, H. Depan 90, H. Depan sudut, O. Depan sudut, O. Sukah toa. Sukah toa. Okay. Excuse me. Ada Okay, jadi depan 90 H, depan sudut O. Wah. Cubalah bagi tahu saya. Betul kan you nak cari O? Bila you nak cari O, kita ada nilai A. Ada nak cari O tapi ada nilai A. So dia jadi O toa. Tan theta equals to O over A. Sudut ada tak? Ada sudut. Ada. Dia sudah bagi sudut, Wak. Sudut dia sudah bagi 17. O yang kita nak cari kan? Okay? Macam mana nak tahu O dengan apa, sir? Depan 90 H awak. Depan sudut adalah O. So sekarang ni you nak cari O. Sebab ni nak cari tinggi yang ni kan? Tapi nilai yang dia bagi nilai A. Dia tak bagi nilai H. Dia bagi nilai A. So bila dia bagi nilai A, which is 12. So you ada O dengan A. Oa. So this why dia jadi Oa toa. Kena. So macam mana nak tahu pakai tank? Tak apa, Wak. Saya ni memang baik, Wak. Saya ni memang baik. Sebab tu saya minta ambil gambar yang ni. Kah toa. Kah toa. So kalau you ada O dengan A, dari so dia jadi toa. Kalau you ada A dengan H, kah, A, O, C, cos. Kalau dia ada A, O over H, so. Boleh Kenapa tak A dengan O? Izahanim. Memang kita ambil A dengan O. Dari so dia jadi apa? O over A. So now, excuse me. A, kita berapa? 12. So now, kalau A ni adalah 12, maksudnya awak akan dapat ini bahagi bawah kiri jadi apa? Darab. So bila jadi darab, Wak, tolong saya boleh? Okay. Bila ini bahagi bawah sebelah jadi darab, tan 17, awak darabkan dengan berapa? 12. So now berada sisi awak akan dapat berapa? 3.67. Betul? Tapi saya nak tanya, 3.67 yang awak dapat tu dekat sini, 3.67. Yang ini yang awak dapat 3.67. Dia nak P ke T? Dia nak cari semua. So apa nak buat kalau nak semua? Tambahkan. So tambahkan dia, brother sister, maka awak akan dapat satu jawapan, which is jawapan dia akan jadi berapa? 1, 2, 3, 5.1. And that's it. D will be your final answer. Okay, kepada semua yang ada dalam ni, saya minta tolong dahulu supaya perjalanan saya for the next 30 minit ni berjalan dengan lancar dan semua orang betul-betul dapat, semua orang happy. Tarik nafas dulu. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okay, lepas Okay, now. Saya tak nak serabut dengan awak. Awak nak serabut, kalau awak nak serabut, serabut dulu. Awak nak serabut dulu. Kalau dah tenang, baru jumpa saya. Boleh? Jangan lepas. Wak, kena lepas, Wak. Takut biru muka awak nanti. Okay, dah. Nak asas? Okay, boleh asas. Sila. Okay, dah Dah bertenang belum? Dah bertenang belum? Okay, kalau sudah, saya buat cucian. Nak dengar tak cucian ni? Okay, especially saya perasan ramai juga student baru dalam ni.
Okay, nama-nama yang saya tak very familiar. Nama-nama yang saya very familiar tu saya tahulah dia. Okay, jadi dengar sini baik-baik. Pertama, jap. Semua orang boleh bertenang tak dulu ni? Jawab dulu soalan saya. Saya tak nak start. Dah? Okay, kalau dah, kalau awak nak saya ulang, memang saya nak ulang ni, Wak. Tapi bertenang, tak perlu type, tak perlu chat. Saya tahu. Cukup. Done. Okay. Now, brother, sister. Pertama, ini adalah topik trigo. Dan topik trigo bermula daripada you punya Pythagoras theorem. Okay. Dan daripada Pythagoras theorem, you akan ada trigo dekat sini. So, kah, toa. Okay. So, kah, toa. Boleh terima atau tidak? Okay. Macam mana you nak tahu, nak tentukan what is O, what is H, what is A? Simple. Depan 90 darjah, itu akan jadi H. Boleh atau tidak? Cikgu buat form 3 kan saya, Wak. Korang ni bercampur-campur orang ke? Setahu saya korang dalam ni form 3. Tak pernah masuk form 3 ke? Korang yang lebih-lebih Depan 90, H. Depan sudut, O. Yes. Depan 90 darjah adalah hypotenuse. Depan sudut adalah O. Can or not? Jap, kalau betul awak ni ada yang masuk daripada form 2, janganlah ganggu momentum abang-abang awak form 3, form 4. Faham tak maksud saya? Sebab abang ke kakak awak, kalau awak form 1, form 2, saya appreciate awak. Form 1, form 2, saya appreciate awak. Like seriously, saya appreciate awak. Cuma benda ni adalah basic yang dah ada untuk form 3. Janganlah. Nanti awak akan, saya takut benda ni patutnya boleh pergi lebih, tapi dia terkebelakang sikit. But it's okay. Saya boleh layankan sekejap, boleh? Saya layankan sekejap, boleh? Okay, now. Semua orang dengar sini baik-baik. Terima je boleh? Terima. Okay. Maksud saya terima. Kalau depan 90 adalah H. Yang tu boleh terima? Saya bawa satu-satu dia ni. Okay, good. Depan sudut. Sudut ni dia akan bagi. So, kalau depan sudut, maksudnya ni akan jadi O. Boleh terima? So ini O, sini H, maka balance ni akan jadi apa? A. Memang ada 3 huruf je, Wak. Okay. Apa tu O? Opposite, tentangan. A, adjacent, sebelahan. H adalah hypotenuse. Take it easy. So now, kalau you ada O dengan H, contohlah, you ada O dengan H. Dia bagi O, dia bagi H. So you nak pakai apa? You akan pakai so. Sin, so. Kalau dia bagi ni, A dengan O, maksud saya bagi itu, dia suruh cari O, dia bagi nilai A. Dia bagi sudut O, nilai O, dia suruh cari A. So maksudnya awak dapat O. So dia jadi apa? Toa. Tan, thank you. Next one, kalau dia bagi dekat sini pula awak dapat dekat sini adalah ni. Contoh, maksud saya dia bagi nilai A, dia suruh cari H. Dia bagi nilai A, dia suruh cari nilai H. Maksudnya awak dapat A dengan H. So ka, cos. Gitu. So ini game dia. Boleh terima yang tu dulu? Okey, faham saya. Thank you lah tu. Baiklah tu. Alhamdulillah. Syukur saya. Gembira saya. Dah ambil gambar. Saya tak nak bergaduh. Saya nak happy-happy je dengan awak. Ambil gambar dulu. Dah. Okey, kalau sudah, saya percaya awal-awal kelas tadi, saya dah terangkan dari mana, dari ini semua bla-bla, garis and so on. Tolong jadi orang bertanggungjawab. Kelas kita start pukul 11 dan kalau awak masuk pukul 11.30, awak nak tanya benda ni, minta maaf. Sorry. Saya kena jadi orang yang praktikal. Boleh? Okay, nak SS boleh. Cepat sikit. Okay. Habis part yang tu, faham sangat. Thank you. Okay, jadi soalan dia macam ni. QR tinggi ni adalah 1.4. QR tinggi dia 1.4. Boleh baca. Next one, PT. Ini tak tahu berapa. PT kita tak tahu berapa. R ke T adalah 12. Lepas tu dia kata apa tahu? P dari Q. Kita go through kan. P, saya nak ambil masa 1 minit je. Saya tak nak lama. P dari Q. So, babe, sebut. 1, 2, 3. P dari Q. Dari mana? Dari Q. Q garis. Garisan itu mesti garisan melintang. Bila Q garisan melintang, dia nak pandang P. So, ini P. Tarikkan dia, Wak. Gitu. So, now, tolong bagi tahu saya. Sudut mana yang kurang daripada tajuk ni masuk dalam ujian MRSM? Ya, betul awak. Memang masuk dalam ujian MRSM. Memang. Sudut yang kurang daripada 90 darjah. Sini ke sana. Sini ke sana. Sana yang kecil ni 17. Itu yang awak dapat. Sini 17. Dia dah bagi. Okey, sampai sini dulu. Happy tak? Yang ni boleh tak telan satu-satu? Boleh telan satu-satu. Happy. Good. Alhamdulillah. Ya weh. Masuk hari tu. Ya weh. Okey, kalau macam tu, tengok saya keluarkan dia dekat sebelah sini. Yang atas ni, saya keluarkan dia.
Kan? Yang atas ni saya keluarkan dia. So, bila saya dah keluarkan dia, soalan saya ialah, dia suruh cari panjang PT. P ke T? Dia nak cari panjang yang ni, Wak. Dia nak cari panjang-panjang yang ni. Wak, cubalah fikir. Kalau ini 1.4, betul tak logiknya sini pun jadi 1.4? Is it logic? Kalau sini 1.4, sini pun 1.4. So, awak kena cari yang atas. Atas tu adalah yang ni. Now, you perasan tak dia dah jadi satu segitiga? Depan 90 darjah. Depan 90 darjah. H. C. Depan sudut O. Dan ini dia dah bagi nilai 12. Macam dia tahu 12? Kalau sini 12, atas pun 12. Sini 12, atas pun 12. Itu dia. So now, I just want to ask you, you nak cari O. Tapi dia bagi nilai A. Melibatkan O dengan A. Betul? Melibatkan O dengan A. H ni tak kisah pun. Kita tak cari H, kita tak nak H, dan dia tak bagi pun nilai H. Yang kita ada O dengan A. So, O lah, O lah, O lah, tu lah. So, dari soal kita pakai tan. Tan theta. Theta ni adalah sudut. Ni sudut dia. So, O adalah tak tahu berapa. O tak tahu berapa. A, dia dah bagi 12. So, 12 bagi bawah sebelah jadi darab. Jangan tak tahu tekan kalkulator lah. Tengok awak, saya buat macam ni. Tan 17, saya buat dalam bracket, darabkan dengan berapa? 12. Dapatlah 3.67. Wah, kalau sini 3.67, awak nak cari semua. Logik lah awak. Nak cari semua 3.67, tambahkanlah dengan 1.4. 1.4. So, dapat jawapan berapa? 5.7. Tak ke 5.7 tu sama dengan 5.1? Cannot. Janganlah 5.07. Oh, macam mana saya boleh dapat 5.1? Saya tekan kalkulator dapat 5.07. Okay. Now, tak nak gaduh. It's okay. Bagus. Sebab inilah proses. It's okay. Tapi, kepada form 3, okay, ambil gambar dulu. Silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Okay. Okay. Kepada form 3, minta maaf kalau saya ambil sedikit masa awak. Tapi kepada form yang lain, yang ada join form lain, okay, tolong bantu abang dan kakak awak untuk fokus lebih. Boleh? Okay, because why? Okay, saya boleh bawakan benda ni lebih. Tapi saya kena slow down sikit lah. Untuk pastikan each and every single one of you tu dapat. Boleh? Okay, saya dapat lain. Wah, itu adalah masalah untuk tekan kalkulator. So, tekan kalkulator, make sure you boleh ya. Okay, saya cukupkan yang tu. Takkanlah saya nak tunjukkan awak tekan kalkulator untuk 1 jam. Faham kan? So, dia tak praktikal. Saya bawakan benda yang praktikal for you guys. Boleh atau tidak? Tak apa, kita cuba lagi boleh? Kita cuba lagi. Take it easy. Diagram bla bla bla. Pusat latihan PLKN. Oh yo, kau ada PLKN? Kau ada PLKN? Sekejap sebelum tu. Kenapa student kita bertambah ya? Boleh saya tahu? Kenapa student ni makin bertambah ya? Sekarang sudah pukul 11.40. Boleh saya tahu? Lambat bangun. Lambat bangun. Faham? Faham? Saja nak bagi tahu. Kelas kita start pukul 11. Okay, now semua orang pandang saya jap. Wah, boleh tak saya keluarkan dia ke sebelah sana? Saya letakkan dia satu garisan macam ni. Lepas tu satu lagi garisan macam ni. Okay. Dan ini adalah garisan dia ke sana. Boleh saya bayangkan dia dapat bentuk macam ini. Which is, ini kan tinggi dia. Okay, tinggi dia macam ni. Baiklah tu. Lepas tu macam ni. Boleh bayangkan kan? Okay, which is what? Daripada sini ke sana. Tower ke landing site adalah 80.6 meter. Boleh? Baiklah. Ini adalah you punya apa? Ini adalah you punya tower. Dan ini adalah you punya landing site. Landing site. Clear? Saya ajarkan. Saya tunjuk satu-satu untuk awak kan. Baik kan saya tu kan? Saya tahu saya memang baik. Saya memang masuk dalam bakul saya angkut sendiri. Malas cakap dengan kau. The PLKN camp trainer set the angle of depression. Wow. Angle of depression. Mana dapat kosong tu? By the way, saya bukan apa. Saya boleh je kalau tak layan apa yang dicatkan kat bawah ni tau. Tapi 80.6. Okay. So saya nak awak jadi disiplin juga in my class. Saya nak awak jadi orang. Asal hidung saya ni macam ada. Tak. Saya nak bagi tahu macam ni. Okay. In my class, awak boleh happy-happy dengan saya tau.
Sumpah awak boleh happy-happy dengan saya. Shining hidung saya kan? Tu. Hidung saya shining. Okay, awak boleh happy-happy dengan saya. Cuma waktu untuk awak serius ataupun mode fokus, mode fokus. Boleh? Itu je saya minta. Saya tak minta banyak daripada awak. Serius Okay, thank you. Muka saya ni nampak ni kan? Shining kan? Okay. Now, brother and sister. Nota ni boleh tengok dalam you punya app ya. Nota boleh tengok dalam app. Terima kasih. Okay. Dia dah kata angle of depression of the landing site from the top of the tower. Wah, baca tu pun kalau kita sakit hati pun macam mana kan? Okay, boleh tak kalau saya mudahkan bacaan dia? Dia kata landing from tower equals to 50. Boleh saya buat macam ni? Landing from tower equals to 50. Boleh? Okay. Wah, dia kata depression ke, dia kata elevation ke, perlu tengok tak? Tak perlu tengok ya pada siapa yang baru masuk. Ini tanda saya appreciate awak. Kita tak tengok tapi layankan dulu apa yang saya go through kan. Dia kata depression ke, elevation ke, doesn't matter. Yang kita nak tengok adalah L. Landing site from top. Landing from top. Okay. Jadi macam ni je. Siapa student baru, ini betapa baiknya lah saya nak go throughkan benda ni sama-sama dengan awak. Dia jadi macam ni je. L dari T. L dari T. Dari mana? Dari T. T garis. Sekali lagi. L dari T. Dari mana? Dari T. T garis. Maknanya, you dah nampak dekat sini dia kata L dari T. Dari T. T ni awak tinggal gariskan je awak. Dan garisan dia mesti garisan yang melintang tau. Mesti garisan melintang. I said mesti garisan melintang. Faham atau tidak? Sampai sini. Boleh kan? Even you guys form 2 ke form 1 ke dah lama tak belajar sekalipun, boleh je kan kalau you betul-betul cuba follow one by one. Kan? See? Now, dia kata T. Pergi ke mana awak? L. This is your L. Ni L awak. Apa nak buat? Tarikkan saja. Yep. Just tarik. Woo. Okay, now. Cuba bagi tahu saya. Sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? Sudut yang kurang daripada 90 darjah tu dekat sini ke dekat sana? Sini ke sana? Sana. Woo. Maka sudut inilah yang akan jadi berapa darjah awak? Dia dah bagi tahu berapa darjah? 50. Sampai sini. Are you following me? Are you following me? Baiklah tu. Baiklah tu. Okay, now next one. Apa yang dikata dekat sini tahu? Find the minimum length in meter of the cable that connects the top of the tower to the landing site. Bahasa Melayu. Cari panjang minimum kabel yang menghubungkan puncak ke menara. Oh, maksudnya, you perasan atau tak, dia nak cari yang ini. Ini kabel dia. Dia nak cari panjang yang ini. Fahamkan yang itu dulu. Betul atau tidak? Yes. Okay. Now, awak nak belajar happy dengan saya kan? Awak nak belajar happy dengan saya kan? Boleh tak saya nak awak faham dengan cara, kalau saya tarik satu garisan warna biru dekat sini. Saya tarik satu garisan biru dekat sini. Ni. Awak nampak tak ini dengan itu, ini dengan itu sebenarnya adalah sudut yang sama. Yes, brother. Okay, ini awak belajar waktu form 1 yang mana sudut macam ni awak. Zap. Bentuk Z, alternate angle. Yes, alternate angle. Sudut ini dengan sudut sana automatik sama. Okay. Kenapa nak kena tambah garis? Kita tambahkan garis untuk kita selesaikan masalah awak. Dia ibarat orang kata be kreatif untuk selesaikan masalah. Dia bukannya apa, kalau dia macam contoh tak ada garisan, so kita macam biarlah macam tak boleh lah. Tak boleh. Tak. Matematik ni adalah benda yang you kena kreatif. Dan nak selesaikan dia mesti kena do something. Faham kan maksud saya kan? So itulah cara dia. Saya tengah tunjukkan pada awak lah. Dan awak punya tugas adalah terima dulu. Faham Okey, sekali lagi. Kalaulah contoh sudutnya dekat atas, saya tarik satu garisan bawah, garisan atas dengan garisan bawah tu sebenarnya selari. Which is sudut ini dengan sudut itu akan jadi sudut yang sama.
Yes, itu dinamakan sebagai alternate angle, dalam bahasa Melayu disebut sebagai sudut selang-seli. Thank you. So now you guys perasan tak kalau saya keluarkan warna biru, you guys perasan atau tak dia jadi macam ni nanti awak? Jap, saya cantikkan tu awak. Demi awak, saya mesti buat cantik-cantiknya. You perasan tak dia dah jadi ini 50. Kan? You perasan tak yang bawah ni pula akan jadi 80.6. Setuju atau tidak? Woohoo! Ini 80.6, ini pun 80.6, so maksudnya ini 80.6. Wah, yang dia nak cari adalah kabel. Kabel tu maksudnya daripada sini ke sana tau. Daripada sini ke sana, which means yang ini yang dia suruh cari. Dia nak cari H. Dia nak cari H. Okey, jawab soalan saya. Tak perlu serabut. Dia nak cari H. Saya ni suka-suka hati je cakap H. Sebelum tu, saya tanya dulu. Depan 90. Depan 90 darjah. H. Depan sudut. O. Dan wak, ini akan jadi A. Setuju atau tidak? Okey, pada siapa yang dia tak tahu nak pakai sin ke, nak pakai cos ke, nak pakai tangent ke, saya tanya, yang awak kena cari tu adalah H. Kena cari adalah nilai H. Jawab dulu, betul atau tak? Okey, awak kena cari nilai H sebab awak nak cari panjangnya ni. Tapi, yang dia bagi nilai tu O ke yang dia bagi tu A? Yang dia bagi tu A. C, you ada A, you nak kena cari H. So, melibatkan A dengan H. Cos. Itulah pasal kita pakai cos, anak-anak. Oi. Cos theta sama dengan A over H. Gitu. So, pehe. Bagus tu. Widat Hilya tu. Yes, saya faham. Alhamdulillah. So, now, answer me. Ada sudut? Ada? Sudut dia dah bagi 50. Cun. Maksudnya sudut dekat sini adalah cos 50. Dia bagi. Oh, adalah. Dia dah bagi. Dia dah bagi berapa awak? Dia dah bagi 80.6. Awak nak kena cari H kan? Ini yang awak kena cari, betul? Tapi saya nak tanya awak, yang awak nak cari ni, unknown tu ada dekat atas ke dekat bawah? Unknown tu ada dekat atas ke bawah? Bawah. So kalau unknown yang awak nak cari tu ada dekat bawah, kerja awak buat apa tahu? Tukar tempat. Sekali lagi. Tukar tempat. Switch. Yes. Maknanya, awak akan dapat H sama dengan 80.6 dibahagikan dengan cos 50. Itulah dia. See, satu-satu saya tunjukkan. Tukarkan tempat. Nak tekan kalkulator, jangan risau. Ni, cara tekan kalkulator pun saya tunjuk. Wah, tekan kalkulatornya jadi macam mana? Tekan 80.6. Bahagi. Okey, buat bracket untuk selamat. Cos 50. See, berapa jawapan awak? 125.39. So, you dapat 125.39. So, now, brother sister, soalan saya. Ada 125.39? Ada? Apa jawapan dia? D. Sir, ni 39, ni 4. Ni jawapan dia, Wak. Bunda lah. Saya nak jujur dengan awak satu benda boleh? Serius boleh? Okey, tapi sebelum tu awak jawab dulu soalan saya. Awak dapat idea untuk jawab soalan ni? Awak dapat idea? Alhamdulillah. Awak tahu apa yang kita baca L dari T? L dari T. Dari mana dari T? T gariskan dia. Dan tahu kenapa saya tarikkan garisan ke bawah? Boleh bagi tahu saya balik. Kenapa saya tarik garisan ke bawah ni? Untuk dapatkan jawapan dia supaya sudut atas dengan sudut bawah tu jadi sama. Betul? Yes. Sebab ini sudut dekat luar. Kalau saya tarik bawah, dia jadi sudut sama. Saya boleh keluarkan jadi 1/3. See? Okay. You ada nilai A. Tapi nak kena cari H. Ada nilai A. Tapi nak cari H. So, dia melibatkan A dengan H lah. So, melibatkan A dengan H. Cos. Jadi, saya pakai cos. Sampai sini. Ngam tak? Okay. Dan selesaikan dia. Woo! Okay. Kalau you dah dapat, you dah faham. Saya nak jujur dengan awak satu benda boleh? Semua yang kita baru jawab tadi adalah soalan SPM. Soalan SPM. Wallahi. Ya. Form 3. Jawab soalan SPM, bro. Baik tak baik, brother? Gitu. Jadi nak bagi tahu pada awak, jangan nak takut.
Jangan nak takut. Nak belajar ni dia kena kreatif. That is why I said just now, kesalahan, kebanggaan. Saya memang minta untuk you try dulu. Saya tak judge awak, tapi saya minta untuk awak try dulu. Benda tu mahal. Dan benda tu lah yang student sekarang ni dia kena kreatif, you know. Kena keluar daripada ketakutan nak buat salah tu. Yes, Alhamdulillah. Okay, ambil gambar dulu kalau perlu silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Jap, malam ni saya nak tanya awak. Korang support tak malam ni? Support tak? Support. Of course, Alhamdulillah. Thank you. Thanks, dude. Malu lah macam ni. Okay, dah ambil gambar silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Okay, 8:59 saya dah berdiri depan TV. Wak, jangan berdiri, Wak. Duduk, Wak. Jangan berdiri. Duduk. Okay, now habis part yang tu. Boleh kita try lagi satu soalan. Okay, kita soalan simple-simple lah. Boleh? Kita, by the way, saya tak main-main dengan awak. Semua soalan ni soalan SPM. Semua ini soalan SPM. Saya jangan lupa nyanyi kat meletup. Saya sedar diri. Suara saya tak sedap. Saya sedar diri. Please. Malas cakap dengan korang. Saya sedar diri. Korang nak malukan saya. Saya dengan awak tak apa lah. Tapi awak jangan minta saya nyanyi. Diagram 7 shows the position of a helicopter, hot air balloon and Rahman. Allahu Akbar. Okeylah. Jomlah kita bahas satu-satu. Mari kita fahamkan. Helicopter. Hot air balloon, Rahman. Okay, now. Which of the following statements is true? Okay. Dia nak dekat sini apa? Dia nak 90 darjah. Dia nak tentukan mana satu yang betul. Betul atau tidak. Dia nak following statement is true. Betul? Okay. So now, saya tak nak awak serabut. Saya nak awak happy-happy belajar dengan saya. Kita fahamkan sama-sama A, B, C, D ni boleh? Kita buat one by one. Boleh? Okay. X is Rahman's angle of elevation from the helicopter. Boleh tak kalau kita tak payah takut, saya tunjukkan dengan cara macam ni. Awak tak perlu nak tengok ayat dia berlebih-lebih pun. Yang you perlu tahu adalah apa? Rahman from helicopter. Rahman from helicopter. Boleh? Okay. So, jom kita sama-sama. 1, 2, 3. R dari H. Dari mana? Dari H. H garis. Betul tak? R dari H. Dari mana? Dari H. H garis. Maksudnya ini helikopter, ini awak akan gariskan. Betul? Okay, soalan saya. H awak dah gariskan dah. Nak pandang ke Rahman. R, which is Rahman. Okay, this is your R. So, cuba bagi tahu saya. Sudutnya dekat sini ke? Atau sudutnya dekat sana? Dekat Y. Sana. Alhamdulillah. Sekali lagi awak kena faham R dari helikopter. Maksudnya R, saya ambil macam ni R, sini adalah H helikopter. So, you dapat R dari H. Dari mana? Dari H, H garis. Ini yang awak tarik, maka ini sudut dia. Tapi dia kata sudut apa? Dia pakai sudut X kan? So, A salah. Alhamdulillah. Thank you Aliyah Fatini tu. Syazan Nabila tu. Okay, good. Mari kita try lagi. Why is helicopter angle of depression from Rahman? Helicopter from Rahman. Okay. H dari R. Sir, ini form 4 bukan form 3 sir. Tak awak. Untuk KSSM dia dah jadi form 3. Okay. Jadi H dari R. Saya highlightkan balik. Saya gunakan marker warna hijau. Okay. Bang. H dari R. Dari mana? Dari R. Saya gunakan marker warna merah. Dari R, R garis. Tapi dia nak pandang ke mana? Nak pandang ke H, helikopter kan?
So soalan saya, patutnya sudutnya adalah sudut apa? X. Tapi yang dia bagi tu adalah apa? Y. So betul ke salah? Pun salah juga. Baiklah tu ada marah hati. Akilah tu. Baiklah tu. P. Okay, sudut P ni Rahman angle from the hot air balloon. Rahman hot air balloon. Balloon. Okay. So saya kata R dari B. Adakah R dari B? Saya highlightkan sekali lagi. Rahman from hot air balloon. Wah, awak ajar saya boleh? Awaklah ajar saya. R dari B. Dari mana dari B? B garis. Saya gunakan marker warna biru. R dari B. Dari mana dari B? Hot air balloon. So, bila saya tarik macam ni, dia nak pandang ke R, Rahman. Soalannya, adakah sudutnya dekat P ke sudutnya dekat Z? Alhamdulillah Z. So, C masalah. Sasalah jawapan dia apa? D. Okay, macam mana korang boleh confident? D. Jomlah kita check. Kita check, jangan risau. Z ialah Rahman. Rahman dari B. Okay. So, brother and sister, I believe you dah boleh dapatkan dia punya game. Ini adalah Rahman. Okay, from the hot air balloon. Supaya tak keliru, supaya tak serabut, saya gunakan marker warna merah. Ini adalah R, ini adalah balloon. Sudutnya adalah Z, betul? Okay, jom. R dari B. Dari mana dari B? B garis. Woo! So, bila B garis, dia nak pandang ke R. This is your R. Tarik. So, bila tarik, wah, betul tak? Ini akan jadi sudutnya. Dan betulkah sudut yang kita tengah cakap tu adalah sudut Z? Yep. And that's it. You akan dapat D sebagai jawapan. Alhamdulillah. Nabila Razali. Ada orang nama dia Nabila Razali ya? Nabila Razali yang penyanyi tu ke? Janganlah takutlah. Yang nyanyi tu masuklah saya. Okay, done. Power by Fasa Pandai. Alhamdulillah. Yeah. You are good, man. You are good. Okay, cuma kita tak biasa. Kalau sebelum-sebelum ni awak rasa matematik ni berat, dia sebab awak tak biasa. Sebab pembawakan ataupun gaya pandang tu tak cukup. Faham Okay, jadi saya cuba untuk mudahkan kerja ni pada awak. Are you clear? Okay, satu benda. Saya nak tanya dulu. Awak betul dapat apa yang saya go through kan ni dengan awak? Betul, Alhamdulillah. Kalau betul dapat, macam ni awak. Saya tak minta banyak. Okay. Saya kadang-kadang bila terbuka TikTok, saya terhibur tau bila baca komen-komen yang macam tak ada kaitan dengan video. Contoh, video dia video lain, tapi dekat komen bawah tu, R dari Q. Dari mana dari Q? Q garis. Faham tak? Sumpah saya terhibur awak. Dan saya akan like. Confirm saya akan like. Ada yang saya terbaca, video dia lain. Tapi dekat bawah tu dia kata apa tau? 1 per darab silang, A ditukar tempat, B, C tukar tanda. Itu adalah matrix form 5 lah. Jadi, jadi yang berkata awak share benda-benda yang menggembirakan, yang seronok, yang positif-positif. Are you clear? Alright, babe. Kalau dapat, saya ada satu permintaan boleh? Saya ada satu permintaan. Permintaannya apa? Adakah bila you dah faham, you dah dapat, you simpan untuk diri sendiri? Please no. Please don't. Awak kena tahu ilmu ni, knowledge ni, dia takkan berkurang kalau awak share. Pelik kan? Duit kalau kita share, dia makin kurang. Betul kan? Kalau saya ada satu handphone, saya bagi dekat kawan saya takkan ada handphone. Betul kan? Logik, betul? Okay. Tapi awak minta maaf. Ilmu, makin awak share, makin bertambah. I repeat. Ilmu, makin awak share, makin bertambah. Dan lagi best, awak makin faham. Yep. All the best. Saya daripada jauh doakan yang baik-baik. Terima kasih for this 1 hour. Hope to see you guys soon. You are doing good, man. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Menis. Jap. Saya nak kena buat satu video. Boleh tak saya nak buat satu video? Saya nak buat satu video sebab saya nak post. Tapi lambat sikit lah. Boleh? Kepada semua Form 3 yang ada dalam this session, terima kasih for your commitment. Thanks for your effort. Have a nice weekend. Menis. Take care, kawan. Jangan lupa tengok Meletup malam ni. Thank you, kawan. Bye.